Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat menjamu selera, selamat malam, selamat beristirahat. Salam perjuangan, salam reformasi, salam menghadapi pengkhianat dan salam kita menghadapi dan salam kita untuk memperbaiki negara kita ke arah yang lebih baik. Begitulah selalunya saya memulakan live saya setiap malam. Dan siapa yang tak kenal, nama saya Iswardi Morni Official Facebook dan juga YouTube serta Twitter. Dan saya bermula lebih kurang 2 tahun lepas masa Facebook mula-mula buat live. Tapi saya mula mendapat perhatian selepas Februari. Dan di situ saya mula buat live setiap hari, setiap malam. Sampai bila? Sampai saya letih. Kalau saya letih, saya stop. Tapi paling lama saya stop 2 hari. Lepas tu saya continue. Sehinggalah ke saat dan waktu ketika ini. Tak ada dalam jiwa saya sebenarnya nak buat live supaya orang tengok, tapi dia mau kepada luahan perasaan saya masa tu. Sebab saya faham bahawa pada 28 Februari ramai yang tidak ada di tempat kejadian. Saya pergi ke Sheraton, bukan menyertai Sheraton. Saya pergi ke Sheraton sebab nak tengok first hand. Jadi orang mula nampak. Dan mula saya bercakap, saya pergi ke Eastin Hotel, saya buat live, saya buat liputan, saya dapatkan eksklusif dan akhirnya saya terus buat live sehingga ke saat dan ketika ini. Bila saya boleh buat live, mula-mula saya tengok ramai yang follow. Saya rasa kenapa orang follow kan? Saya pelik. Kenapa orang nak ikut apa saya cakap kan? Lepas tu, bila saya dah mula, saya dapati dia kata, Iswardi, mari kita buat satu gerakan. Saya kata nak buat gerakan macam mana? Okeylah, kita buat gerakan bina negara. Lepas tu saya mula dengan 3 grup. Saya mula open. Saya ingatkan tak ada orang lah. The first group ada lebih kurang dalam 150 orang join. Dan majoriti yang join saya adalah bukan ahli mana-mana parti. Tepukan kepada mereka. 150 orang yang bukan ahli parti kebanyakan mereka. Adalah ahli parti keadilan ada, Amanah ada, DAP ada. Tapi kebanyakan bukan ahli parti. Kemudian saya buat Bina Negara 2.0. Sambutan lebih menggalakkan. Saya buat Bina Negara 3.0 lagi menggalakkan. Sampai saya punya phone jam, akhirnya rosak. Saya terpaksa beli phone baru. Kemudian saya kata, okey, bila diorang tanya apa objektif tujuan kita buat Bina Negara ni, saya kata, mula-mula Bina Negara ni saya wujudkan adalah untuk share live saya. Sebab apa saya kata, kita nak jampai jaringan orang lebih ramai, kita perlu lebih banyak live. Lebih banyak orang share. Lebih banyak orang share sebenarnya. Komen tak apa, tapi share. Alhamdulillah lepas tu kita kata ramai lagi yang berminat. Dan secara demografiknya, saya buat live tiap malam pukul 10 lebih kurang waktu ni. Secara demografiknya yang ramai ikut saya kalau dulu, kalangan dia adalah di antara umur 35 ke 65 tahun. Ni orang-orang dewasa, orang-orang berusia dan majoritinya lelaki. So jangan risau. 18% je perempuan, majoriti lelaki. Kemudian as time goes by, dia mula menurun usia dia 25 ke 55 tahun. Sekarang ni kita dapati bahawa budak yang kecil pun mula ikut live saya sebab atuk nenek saya, dia tengok live saya. Tiap-tiap malam tengok live saya. Sampai ada orang mesej saya, Iswardi, kalau you tak buat live, kita orang tak boleh tidur. So macam live saya ni tempat untuk dia nak dengar, untuk dia orang tidur sebenarnya. Now, kenapa kita buat benda ni? Kadang-kadang saya soal diri saya juga, kenapa saya buat benda ni? Saya bukan cari makan dengan politik. Saya bukan ahli politik yang cari makan. Jawatan saya dalam parti adalah ahli biasa saja. Saya ahli parti keadilan, tetapi jawatan saya adalah ahli biasa. Dan saya berasal dari Sarawak. Orang Sarawak ni biasanya politik dia dalam Sarawak lah. Tak ada siapa nak ikut orang Sarawak ni. Tapi dan again kita nak buktikan bahawa sebenarnya apabila kita bercakap tentang pembangunan negara, kita bercakap tentang negara yang lebih baik, tiba masa kita kena keluar daripada kepompong selesa kita. Saya mula ikut politik daripada tahun 98 lagi, umur 21 tahun. Tetapi aktif dalam politik sejak 2004. Betul-betul aktif politik bila anak-anak dah besar. Poin saya adalah, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir bila lagi? Bila lagi? Kadang-kadang kita ada kemahiran masing-masing. Saya boleh bercakap, saya boleh buat live. Tak ramai orang boleh bercakap, tapi tak ramai yang boleh buat live. Tapi apa yang kita boleh buat? Saya kata apa kita boleh buat? Paling kurang kita boleh share, betul?
paling kurang kita boleh share. Tuan-tuan dan perempuan, ingat share tuan-tuan dan perempuan tu tak bernilai ke? Ingat share tuan-tuan dan perempuan tu tak bernilai ke? Majority orang yang tengok live saya adalah bukan orang yang join politik. Kenapa saya cakap demikian? Kenapa saya cakap demikian? Kebanyakan orang politik, terutama YB, datuk-datuk yang mana dalam parti-parti ni, bagi dia orang apa yang saya cakap tu benda biasa. Dia orang pun tahu. Tetapi bagi orang yang tak tahu, yang tak ada dalam terlibat dalam politik secara langsung, mereka tak tahu. Kadang kita ingat informasi itu normal, rupanya tak. Dan itu yang mereka nak dengar. They hate to be left in the dark. Dia orang tak suka ditinggalkan dalam kegelapan. Tak tahu what's going on. Langkah yang berlaku sekarang ni. Ramai yang tertanya-tanya, betul? Angka tu ada ke? Jadi ke pertukaran tersebut? Apa yang berlaku? Bila dia akan berlaku? Kalau berlaku, apa implikasi dia? So, benda-benda macam ni sebenarnya media tak cover dan tak ramai ahli politik sanggup bercakap. Kerana kadang-kadang kita faham juga YB, macam MB kita, dia ada status kena. Kalau salah cakap kan, nanti lain pula kan. YB kita salah cakap lain. Tapi saya, kalau bercakap, tak ada, orang kata apa, tak ada implikasi. Bukan kata tak ada implikasi. Ada, 2 kali kena report polis. Kan? Ada, legal implication tu ada. Tetapi daripada segi apa yang pandangan saya, tidak ada implikasi kepada jawatan saya. Sebab saya tak ada jawatan. Tuan-tuan dan puan, if you have nothing, you have nothing to lose. Betul? If you have nothing to lose. Ramai orang, saya tahu, dari kalangan kawan-kawan, kalangan kata kawan-kawan, yang luar tu memang bantai kita selalu lah. Tapi dari kalangan kawan-kawan pun cakap, apa lah Iswardi cakap macam tu? Apa lah Iswardi ni cakap macam ni? Tuan-tuan dan perempuan, sini saya nak cerita. Kepada kawan-kawan yang kritik saya, kenapa cakap benda tersebut? Saya kata, kalau bukan saya cakap, siapa berani cakap? Kalau bukan saya yang cakap, siapa yang berani cakap? Saya tahu ada orang tak suka, tapi tak apa. Dan saya tahu yang tak berani cakap bukan kerana mereka tak nak cakap. Kerana ada benda-benda perkiraan yang mereka nak kena nilai, nak kena timbang. Dan saya faham. YB Akmal kan, kalau dia dengan saya, dia cakap yang yang ni aku tak boleh cakap. Yang ni aku tak boleh cakap, tapi kau boleh cakap. Aku cakap lah. Dia nak cakap. Saya tahu orang muda kan, jiwa muda tu masih memberontak. Tapi dia ada dia punya limitation. Kita faham. Dan kita faham. Minta maaf kalau saya kata ada yang terasa, ada sahabat kita terasa dengan apa yang saya cakap. Ada orang kawan kita sendiri terasa dengan apa yang saya cakap. Tapi percayalah, jauh di lubuk hati saya, bila saya cakap perkara tersebut, saya nak bagi tahu untuk kita improvekan diri kita. Dan kalau tuan-tuan perempuan rasa, ramai yang komen, Iswardi, you kena buat macam ni, you kena buat macam ni, buat macam ni. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Ada yang tegur saya, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. So, adakah kerajaan akan bertukar atau tidak? Yang tu tunggu live saya malam esok. So, tuan-tuan dan perempuan, terima kasih. Saya ucapkan kepada tetamu kita, Didif Terhormat, kepada penderma-penderma dermawan yang membeli saya tadi. Dan kita akan pergi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat datang daripada jauh, daripada Penang, daripada Sarawak. Sarawak, angkat tangan. Ada dia Sarawak? Ada, daripada Sarawak. Ini saya punya jentera. Jentera saya daripada Sarawak. Sepatutnya ada 8 orang, tapi 5 orang tak boleh datang. Sebab Sarawak, kalau mereka datang, kena kuarantin 14 hari. Dia orang cakap 14 hari pun 14 hari lah. Wah. Janji dia datang. Tepukan sekali lagi. Tepukan. Wow. Yang Sabah tak ada? Sabah tak ada. Ada Sabah ada. So akhirnya saya kata, kenapa saya bawa saudara Vincent Tan tadi? Saya nak bagi contoh. Vincent Tan ni bukan saya ambil upah dia jadi magician. Tak. Ini bukan program magic. Vincent Tan ni adalah salah seorang volunteer bina negara ahli Parti Keadilan Setiawangsa. Tepukan kepada beliau. Saudara Vincent Tan tadi. Azhari pun datang. Dia kata, Iswardi, saya nak juga nyanyi. Silakan. Dia nak contribute. Itu dia punya contribution. Tepukan kepada beliau. Kadang-kadang kita rasa kita tak boleh buat perubahan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi percayalah, nak buat satu mahligai itu, dia kena bermula daripada satu bata yang kecil. Dan jangan ingat, apa yang kita bagi kepada negara, kepada bangsa kita, takkan boleh buat apa-apa perubahan. Saya selalu kata,
banyaknya kejahatan di negara kita ni, di dunia ni, bukan sebab ramainya orang jahat. Tetapi kena ramainya orang baik yang cakap, tak apalah, tak payahlah, tak kisahlah. Alah dia orang kaya, dia menteri, biarlah dia kaya. Alah dia Perdana Menteri, biarlah jam bini dia 400,000. Orang-orang macam ni lah yang menyebabkan keruntuhan negara kita. Dan orang-orang macam ni lah yang akan menyebabkan anak, cucu, cicit kita sentiasa hidup dalam ketakutan, kemiskinan dan dalam keadaan tertindas, di mana mereka yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, selagi nyawa di kandung badan, saya selalu buat pantun ni. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, mari kita sebut, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat gitu. Terima kasih.